Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Termasuki. Hari ini saya ingin membentangkan tentang falsafah pendidikan daripada kami kumpulan 11. Okey, apa itu falsafah pendidikan? Falsafah boleh didefinisikan sebagai suatu arah usaha mencintai, mencari, mengkaji suatu perkara dengan menggunakan kecerdasan akal fikiran dan kebijaksanaannya untuk mendapatkan kebenaran dan keyakinan hakiki. Pendidikan ialah kata dasar bagi kataan didik yang membawa erti, jaga dan pelihara atau ajar dengan berhati-hati. Apa itu falsafah dan pendidikan? Kedua-duanya perkataan ini saling mengait dan membantu. Pendidik khususnya para guru yang mempunyai falsafah tersendiri untuk mendidik. Ia juga bertujuan untuk mendidik, memupuk, membina sasial seorang pelajar agar dapat memenuhi falsafah pendidikan yang ditetapkan di sebuah negara. Okey, secara pembentukan falsafah pendidikan ialah pada tahun 1979 telah tercatat dalam Lipatan Sejarah Pendidikan Malaysia dengan terbentuknya falsafah pendidikan negara FPN yang kemudiannya bertukar menjadi falsafah pendidikan kebangsaan FPK. Okey, apakah aspek pembentukan FPK? Yang pertama adalah laporan Kabinet 1979. Menurut laporan itu, pendidikan di negara ini adalah untuk mencapai perkembangan murid yang menyeluruh, iaitu perkembangan yang meliputi aspek kognitif atau intelek, jasmani, sosial, emosi, sikap dan nilai-nilai etika pada murid-murid dan generasi akan datang. Seterusnya, rukun negara. Falsafah pendidikan kebangsaan dibentukkan berlandaskan ideologi kebangsaan yang digabungkan bersama dengan rukun negara. Seterusnya, dasar ekonomi baru. Dasar ekonomi baru bukan sahaja untuk memupuk perpaduan, malah ianya juga bertujuan untuk mengurangkan perbezaan dalam ekonomi, sosial, kebudayaan dan pendapatan. Seterusnya, iaitu dasar pendidikan kebangsaan. Dasar pendidikan kebangsaan merupakan suatu dokumen yang mengandungi penyataan dasar dan strategi pelaksanaan agar dapat dijadikan garis panduan bagi semua pihak yang terlibat dalam pendidikan. Seterusnya, saya serahkan kepada rakan saya seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rakan guru lain. Hari ini saya Cikgu Siti Fatihah nak kongsikan tentang Standard Guru Malaysia. Macam mana kita semua cikgu tahu, Standard Guru Malaysia adalah satu rujukan, satu garis panduan kepada semua pendidik dalam Malaysia untuk menjadi guru yang berkredibiliti, guru yang berkompetensi demi keberhasilan PDP yang berkesan dalam kelas dan kemenjadian anak-anak murid kita. Terdapat dua pembentukan Standard Guru Malaysia. Yang pertama 1.0 pada tahun 2009 dan SDM 2.0 pada tahun 2019. Dan di sini ada tiga standard dalam pelaksanaan SDM. Yang pertama adalah amalan nilai profesional keguruan. Yang kedua, pengetahuan dan kefahaman guru sendiri. Yang ketiga, kemahiran pengajaran dan pembelajaran. Yang saya nak fokuskan pada hari ini adalah standard pertama dan kedua. Kita boleh lihat pada slide. Terdapat perbezaan dalam SDM 1.0 dan 2.0. Dalam standard amalan nilai profesional, SDM 1.0 lebih fokus dan menekankan nilai dalam diri sebagai individu, sebagai guru dan sebagai pemangkin dalam masyarakat, seperti nilai-nilai sabar, rajin, sihat, aktif dan jujur. Manakala dalam SDM 2.0 pula lebih fokus kepada dimensi kompetensi, manakala profesional keguruan itu lebih ditekankan dari segi akhlak, dari segi prinsip moral dan sebagainya. Jadi kita lihat kat sini pula dalam standard pengetahuan dan kefahaman. Kita dapat lihat dalam SDM 1.0 lebih fokus dan menekankan pengkhususan masing-masing untuk lebih inovatif dan kreatif dalam pengkhususan masing-masing, sama ada kurikulum dan sebagainya. Tetapi dalam SDM 2.0 untuk standard ini lebih menekankan guru yang berorientasikan ilmu, guru yang mempunyai kualiti peribadi yang baik, yang mengikuti etika keguruan dan terlibat dalam komuniti, sama ada aktiviti fizikal ataupun aktiviti maya yang memang sekarang adalah zaman teknologi, serta guru yang instruksional. Sekian itu saja daripada saya. Terima kasih. Standard 3, kemahiran pengajaran dan pembelajaran. Standard ini memfokuskan kebolehan guru membuat perancangan, pelaksanaan, pentaksiran dan penilaian pengajaran dan pembelajaran, pengurusan bilik darjah dan kurikulum. Kita lihat pada 3.1, kemahiran menyediakan perancangan pengajaran dan pembelajaran. Standard ini tercapai apabila guru
dapat menghasilkan rancangan pelajaran tahunan berdasarkan sukatan pelajaran, huraian sukatan pelajaran dan juga takvim persekolahan. Guru dapat menghasilkan rancangan pengurusan kokurikulum berdasarkan garis panduan pelaksanaan kokurikulum. Yang ketiga, menghasilkan rancangan pelajaran harian sebelum memulakan sesi pembelajaran. Dan yang keempat, menghasilkan rancangan aktiviti kokurikulum yang lengkap. Bagi 3.2, kemahiran melaksanakan pengajaran dan pembelajaran. Standard ini dapat tercapai apabila guru menggunakan pelbagai pendekatan, kaedah dan teknik ketiga proses PNP. Guru main peranan sebagai penyampai ilmu, pemudah cara, pengurus dan pemimpin pembelajaran. Ketiga, mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran yang telah dirancang. Yang keempat, melibatkan murid dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara optimum. Yang kelima, mengesan dan menangani keperluan perbezaan keupayaan murid. Dan yang terakhir, menyediakan aktiviti pengukuhan, pemulihan, penggayaan dan menggunakan soalan arah strategi kebat yang boleh menggalakkan pemikiran kritis dan kreatif. Bagi 3.3, kemahiran memantau, mentaksir dan menilai. Ini dapat dicapai apabila guru menggunakan pelbagai kaedah untuk menilai perkembangan pembelajaran murid secara berterusan. Guru perlu membimbing murid untuk membuat penilaian ke diri, menganalisis data pemantauan, pentaksiran dan penilaian untuk meningkatkan amalan pengajaran dan pembelajaran. Guru perlu merekod pencapaian murid secara sistematik dan juga guru perlu berinteraksi dengan ibu bapa tentang pencapaian murid. Bagi 3.4, kemahiran mengurus bilik darjah. Standard ini dapat dicapai apabila antaranya guru melaksanakan peraturan bilik darjah yang sistematik, guru mengesan dan mengenal pasti murid yang terlibat salah laku dan mengambil tindakan yang sewajarnya, guru membina persekitaran bilik darjah yang bersih, pencahayaan yang mencukupi, selesa, ceria dan selamat. Guru menyusun atur bahan sumber pembelajaran dengan kemas. Dan guru juga menggunakan masa yang supaya murid dapat dilibatkan dalam pembelajaran yang bermakna dan berkesan. Okey, terima kasih kepada rakan sekumpulan saya cerita tadi. Okey, saya akan menerangkan masuk etika. Okey, menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, etika ini bermaksud satu sistem dasar akhlak, adat atau tingkah laku atau kesusilaan. Dari segi perspektif Islam pula, etika ini merujuk pada tingkah laku yang betul berasaskan Al-Quran dan ketakwaan kepada Allah. Okey, maksud etika profesionalisme pula adalah garis panduan yang bertujuan meningkatkan tahap kualiti, produktiviti dan juga disiplin dalam perkhidmatan dengan memberi penekanan terhadap semua aspek yang berkaitan dengan peraturan dan peradaban, peranan nilai serta tingkah laku profesion dalam masyarakat. Maksud etika perguruan pula adalah set tingkah laku ataupun tanggungjawab guru terhadap masyarakat, negara, pelajar, rakan sejawatan dan ibu bapa. Okey, tanggungjawab pelajar, tanggungjawab guru terhadap pelajar pula, ia mestilah lebih mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar daripada hal-hal lain. Sentiasa bersikap adil terhadap setiap pelajar tanpa mengira faktor ekonomi, jasmani, mental dan sebagainya, serta merahsiakan maklumat sulit mengenai pelajar kecuali kepada mereka-mereka yang berhak mengetahui. Okey, guru juga bertanggungjawab membimbing atau mengajar seseorang pelajar di dalam kelas dan mata pelajaran yang diajar di dalam bilik darjah tanpa sebarang bayaran. Serta guru juga perlulah menunjukkan satu cara pemakaian, pertuturan dan tingkah laku yang dapat memberikan contoh yang baik kepada pelajar, serta memelihara dan memperbaiki kecekapan iktisas melalui pelbagai kursus, pengkajian, lawatan dan juga mesyuarat ataupun seminar supaya pengajaran tu dapat mencapai mutu yang sepatutnya. Okey, guru juga bertanggungjawab terhadap ibu bapa dengan cara menghormati dan menghormati tanggungjawab utama ibu bapa terhadap anak mereka. Berusaha mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat antara guru dan juga ibu bapa. Menganggap semua maklumat yang diberikan oleh ibu bapa mengenai keadaan rumah tangga ataupun anak mereka adalah sulit. Okey, seterusnya tanggungjawab guru
mestilah terhadap ibu bapa adalah memberi maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka dan menggunakan maklumat yang diterima itu sebagai secara teliti dan juga bijaksana, selain mengelakkan diri daripada menggunakan ataupun dipengaruhi oleh kedudukan sosial ekonomi ibu bapa pelajar tersebut, serta mengelakkan diri daripada mengeluarkan kata-kata atau melakukan sesuatu yang boleh menjejaskan kepercayaan ibu bapa terhadap pihak guru. Okey, sekian daripada saya. Saya serahkan kepada rakan sekumpulan saya yang lain. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada rakan berbentang sebentar tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menyambung tajuk kita pada hari ini ialah tanggungjawab seorang guru terhadap masyarakat dan negara. Antara tanggungjawabnya ialah pertama, mengelakkan diri daripada menyebarkan ajaran yang boleh merosakkan kepentingan pelajar. Kedua, menggalakkan kerjasama dan ada persefahaman di antara guru, ibu bapa, sekolah dan masyarakat. Ketiga, mengamalkan tingkah laku yang sopan dan diterima oleh masyarakat. Dan yang keempat, menghormati masyarakat di tempat guru itu berkhidmat. Dan yang terakhir, memupuk sikap dan nilai-nilai yang baik dalam diri setiap pelajar, seperti menghormati perbezaan budaya, keturunan dan agama. Okey, sekarang kita beralih kepada tanggungjawab seorang guru terhadap rakan sejawat dan profesion keguruan. Antaranya ialah tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan maruah seorang guru. Kedua, meluaskan ilmu dengan membaca pelbagai rujukan. Ketiga, sentiasa bersedia membantu rakan sejawat yang lain. Dan yang keempat, menyertai seminar pendidikan. Kelima, mengelakkan diri daripada mengeluarkan sebarang kenyataan yang boleh memburukkan imej seorang guru. Dan yang terakhir, berusaha dengan sepenuhnya dalam melaksanakan tanggungjawab seorang guru dengan rajin dan bersungguh-sungguh. Okey, baiklah, kita pergi kepada prinsip etika kerja. Pertama, guru yang melaksanakan kerjanya hendaklah memenuhi falsafah pendidikan kebangsaan. Yang kedua, menunjukkan penampilan personaliti dan pertuturan yang baik. Yang ketiga, menunjukkan diri sebagai seorang guru yang dinamik. Yang keempat, pengucapan dan tindakan seorang guru itu hendaklah seiring dan prinsip yang terakhir, berdisiplin dan beradab, iaitu sentiasa mematuhi arahan perkhidmatan dalam bidang keguruan. Okey, ini adalah raja bagi kod etika profesionalisme keguruan, iaitu ada 4, tanggungjawab terhadap murid, ibu bapa, masyarakat dan negara, dan yang terakhir adalah terhadap profesion keguruan itu sendiri. Sekian sahaja berkunjung kami. Sekian. Assalamualaikum.